Kita berada di segmen terakhir hari ini. Segmen terakhir dan membuat pendekatan tentang satu topik, satu tajuk yang kebanyakan kita harus ketahui ini mengenai Majlis Hari Ulang Tahun pertama Pertubuhan Warga Emas Brunei 2020. Memang ada Pertubuhan Warga Emas di Brunei. Untuk mengetahui tentang lebih lanjut tentang pertubuhan warga emas di Brunei ini, sudah pun berada di studio ada dua orang segak bergaya di sebelah saya sekarang ini, iaitu Yang Mulia Pengiran Haji Muhammad Saleh bin Pengiran Haji Kamaluddin. Beliau merupakan Yang di-Pertua bagi Pertubuhan Warga Emas Brunei, dan juga Yang Mulia Haji Abu Bakar bin Haji Muhammad Don, Setiausaha Agung PWB Pertubuhan Warga Emas Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh, kuat, bersemangat, bertenaga. Jadi Pertubuhan Warga Emas Negara Brunei Darussalam ini dibentuk sejak perhimpunan pertama pada 6 Disember 2017 dalam 3 tahun kebelakangan ya. Dan memang kalau 3 tahun tu banyak sudah pencapaiannya tuh. Kalau kanak-kanak lagi dapat berdiri, apalagi kalau ini kan. Jadi mungkin dapat dikongsikan nih. Tuan Pengiran, serba sedikit mengenai pencapaian-pencapaian ataupun apa pembaruan positifnya tentang pertubuhan ini. Silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas memberi kami peluang untuk bersama kita pagi ini. Pertama, sebenarnya 6 hari Desember 2017 itu bukanlah tarikh lahir akhirnya secara resmi Pertubuhan Warga Emas Brunei, tetapi adalah perhimpunan pertama di mana alhamdulillah pada hari tersebut 6 Desember itu 2017 seramai lebih daripada 100 orang warga emas telah sama-sama berhimpun untuk dan bersetuju untuk menubuhkan satu pertubuhan, satu badan warga emas bagi seluruh negara Brunei Darussalam. Jadi tarikh sebenar kelahiran warga emas ialah pada 24 hari bulan Ogos 2019. Atutah di mana kami baru mendapat kelulusan secara resmi daripada pihak pendaftar pertubuhan-pertubuhan. Alhamdulillah pada 24 Ogos ini Ketani akan mengadakan hari ulang tahun pertama warga emas Brunei, insya-Allah. Nanti kita akan terangkan lanjut akan acara-acara berkenaan. Cuma mengenai gerakan warga emas sendiri yang mana bermula sudah lama tetapi belum dapat bergerak secara resminya. Walaupun dengan keadaan tersebut sebenarnya Ketani telah warga emas tersebut telah pun ikut serta dalam beberapa aktiviti. Pertamanya sewaktu perhimpunan ataupun perbarisan Hari Kebangsaan Ketani pada tahun 2018 warga emas telah ikut berbaris. Alhamdulillah hampir 200 orang barangkali warga emas telah ikut pada waktu itu, dan akan seterusnya pada tahun lepas sama juga. Artinya sudah 3 tahun ya warga emas ikut dalam perbarisan Hari Kebangsaan itu. Alhamdulillah dalam pada itu itu walaupun dengan constraint ataupun belum adanya secara resmi, warga emas tetap bergerak. Sebagai misalan pada membantu mereka-mereka yang kurang bernasib baik, yang ada masalah-masalah kehidupan lah, dan atau di sana warga emas telah sedikit sebanyak kerjasama dengan pihak-pihak tertentu untuk memberikan bantuan-bantuan tersebut. Dan ini berterusan sebenarnya program mengenai bantuan. Yang kena galas sebenarnya program itu adalah program ganyang kemiskinan. Ganyang kerjakan. Ganyang rupanya. Jangan takut. Sampai lumat. Sebab Ketani tidak mau kemiskinan. Sampai dada. Sebab Ketani memang tidak mau kemiskinan. Dan Brunei adalah sebuah negara di dalam dunia ini yang mempunyai kemampuan untuk mencapai matlamat. Tidak ada seorang pun orang Ketani yang miskin. Miskin sifar pokoknya. Atau harapan Ketani. Jadi dalam pada itu bergerak Ketani terus, dan sebagai misalan juga selain daripada aktiviti sosial itu bantuan, Ketani juga ada ikut dalam beberapa aktiviti keagamaan dan sebagainya. Terus masuk dia riadah teluhatan. Karena sesudah ditubuhkan secara resmi warga emas Brunei itu, Pertubuhan Warga Emas Brunei, Ketani telah dapat menubuhkan ada 8 biro
8 biro utama. Iya, Ketani warga emas 8 biro. Bukan macam mana akan bagi-bagikan tu? Iya, terus sebenarnya. Hanita Ketani beritahu dia orang warga emas ikut sama-sama. Yang tangkat sekilo, angkat sekilo. Angkat sekilo. Yang tangkat 10 kilo, angkat 10 kilo. Yang barat sama dipikul, yang sama-sama dijinjing. Lurus. Jadi yang 100 kilo. Nah, yang tak angkat setan itu angkat dia setan, jangan takut mencoba. Betul. Benar. Itu kan artinya Blue Ray 900 oke lah kan. Yang pentingnya memang yang kata ni setiap warga emas walaupun yang katanya sudah keemasan dari segi berkilau pula atau maksudnya tentang mengapa warga emas mempunyai ungkapan yang kami lihat itu pertumbuhan warga emas pertumbuhan cemerlang gemilang terbilang. Mudah-mudahan amin. Ya, memang itu pun yang objektif yang ingin direalisasikan tentang kepentingan warga emasan di kalangan masyarakat kita ni ya. Itu mengenai dengan pencapaiannya. Jadi pengiran mungkin boleh dikongsikan kepada penonton kita apakah rancangan pertubuhan warga emas Brunei dalam masa singkat iaitu sehingga hujung tahun ini. Pastinya ada perancangan-perancangan. Alhamdulillah ya. Kami memang pertama tu mempunyai apa yang kata Gala 100 janji 1000 hari. Wow. 1000 hari 3 tahun. Wow juga. Wow, macam title lagu. Bukan lagi macam wow. judul lagu. 100 janji 1000 hari. 1000 hari. Wow. Unjar kita lagu je. Kalau 1000 hari itu macam 3 tahun lebih. 3 tahun lebih kurang. 100 janji. 100 janji. Insyaallah. Jangan ada yang mungkir Kalau mungkir bertambah harinya. Insyaallah. Dan sejauh ini sebenarnya warga emas telah berjaya mencapai 22 daripada janji-janji tersebut. Ia kalau kita kira 100 janji itu dalam setahun 33 janji itu 33 janji. Dan sejauh ini walaupun dengan cabaran halangan COVID-19 Ketani telah dapat menjalankan 22 janji-janji tersebut. Jangan cakap warga emas tidak akan menginspirasi Ketani ya. Memangnya yang paling banyak menginspirasi Ketani pulang tu. Dan ini satu contoh yang terbaik bagi belia-belia Ketani untuk mengikuti jejak langkah. Dulu pun pernah jadi belia babis kita ni. Dan masa ni pemimpin belia sebenarnya. Lurus. Dulu Ketani memang Setiausaha Agong belia juga. MBB. Bandar tentu ya. Bandar tentu ya. Masa itu. Masa muda-muda lah tu. Ini masa sudah. Tapi semuanya beliau. Maksudnya walaupun sekarang ni sudah punya orang diangkat levelnya. Untuk menjadi persatuan warga emas. Tapi orang ada semua go ahead dah, ada kostan. Yang ada kostan. Tapi yang kadang-kadang Ketani terpaksa melangkah ke belakang satu langkah untuk membolehkan Ketani maju 10 langkah ke depan. Tapi banyaknya bermuhasabah diri kali itu. Muhasabah. Yang penting, muhasabah adalah salah satu kunci utama untuk kejayaan. Itu yang pertama. Jadi untuk menyambung soalan tadi, saya terpulang ni kan, menambah sedikit. Jadi untuk ingat tahun ini salah satu acara utama sebenarnya nanti ada ulang tahun itu. Tetapi Ketani juga mempunyai satu program besar, yaitu untuk mengadakan forum warga emas yang Ketani fokus kepada tema ganyang kemiskinan, ganyang pengangguran. Sebab Ketani tahu bahawa pengangguran tentang ini masih ada di Brunei ini kan. Jadi adalah dalam forum tersebut Ketani akan menjemput pihak-pihak kepakaran tertentu, tetapi harus difahami bahawa forum kali ada berbeda daripada forum-forum yang sebelum. Ketani mau forum itu berasas kepada functionality, practical. Artinya sesudah ada dilaksanakan program atau forum itu langkah-langkah tertentu, tindakan-tindakan khusus. Ini sebenarnya Ketani masih menunggu. Ketani difahamkan bahawa Kementerian Kebudayaan Beliau sudah menyediakan beberapa ada plan tindakan tertentu untuk menangani isu itu. Tetapi atau kan Ketani bangkitkan atau Ketani ambil semula atau Ketani pikul untuk sama-sama gerakan beliau Ketani kepada satu tahap yang lebih cemerlang lagi. Beliau Ketani. Jangan luka bahawa satu hari kembali pun beliau. Jadi okey, daripada yang dipertua sekarang mungkin akan Ketani kutip ya penerangan-penerangan daripada Setiausaha Agong pula bagi pertubuhan warga emas Brunei. Jadi Ketani difahamkan pertubuhan warga emas ini akan mengadakan majlis ulang tahun pertama HUT Mas 1. Okey. Mungkin Tuan Setiausaha Agong dapat menjelaskan tentang sambutan ini. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang betul bahawa pertubuhan warga emas akan mengadakan satu majlis hari ulang tahun
pertama Pertubuhan Warga Emas yang akan diadakan pada 24 Ogos iaitu hari Isnin bertempat di Hotel Mulia di Anggrek Desa, dan adalah dijangkakan tetamu hormat dalam majlis itu ialah Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Dan anggaran disebabkan penularan COVID-19, maka kami hadkan jemputan kepada 200 orang sajalah. Jangan lebih. Walaupun ahli-ahli masa ni dalam 679 orang sudah ahli warga emas. Jadi kami limit kepada 200 ke bawah lah. Alhamdulillah dalam majlis berkenaan antara rancangan-rancangan yang telah akan disusun, selain daripada ucapan-ucapan pengurusi, ada juga persembahan Al-Quran daripada warga emas juga, dan lepas satu ada ucapan khas daripada Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, dan acara-acara yang lain adalah mengenai dengan pertandingan menapih sinjang, ada juga dalam itu. Kemudian pertandingan menulis Fatihah. Khat. Jadi semata-mata untuk untuk kebersamaan kami warga emas dalam mengendalikan majlis seumpama ni. Jadi sebelum ini pun sebenarnya memang ada bulan lepas kami ada mengadakan majlis kesyukuran untuk Kebawah Dili sempena Hari Keputeraan Kebawah Dili, iaitu pada 24 Julai. Jadi dalam tempoh sebulan ini kami mengendalikan lagi, insyaAllah. Itu program Majlis Doa Kesyukurannya, Tuan, itu pada 24 Julai 2020. Alhamdulillah. Dan Tuan, mengenai dengan Majlis Hari Ulang Tahun Pertama Pertubuhan Warga Emas Brunei yang akan diadakan nanti ini, mungkin boleh Tuan ulangi sekali lagi bila dan di mana ianya akan diadakan? Ianya akan diadakan di Hotel Mulia di Anggrek Desa, iaitu pada 24 Ogos jam 9 pagi. 24 Ogos, rasa-rasanya minggu depan. Hari Isnin ini. Jadi Tuan, tadi saya ada tertarik mengenai dengan aktiviti menapih sinjang. Jadi itu memang untuk khas warga emas pun boleh orang awam boleh yang peserta yang mungkin warga emas yang hadir. Ini kalau paling garing menapih sinjang ini sebenarnya. Kalau kedai aku pengiran, kalau kedai aku mengikut acara dia kan, ini teh memang pakai tali pinggang tu kan, ada yang style macam tu. Tapi cara penilaiannya ini macam mana? Ya, macam mana tu? Pakai time kah atau apakah, atau siapa paling smart kah? Penilaiannya akan dihakimkan, kami akan melantik beberapa hakim. Ya akan dinilai waktu-waktu juga. Ya dalam ada tempoh masalah. Pengiran kali ini menilai cuma secret. Anda hakim-hakim dah dapat diketahui sebab pertanyaan dah mau di. Dan juga ada juga rancangan daripada Timbalan Pertua untuk membuat tempat menyimpan ini bertimbun sinjang-sinjang. Jadi itu akan dibuat secara kebangsaan lah, insyaAllah. Bukan pulang pada 24 itu, tapi masa akan datang. Kreativiti lah tu untuk warga emas yang bukan cuma warga emas barangkali untuk mencipta sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk menaruh sinjang-sinjangan ini banyak belumpukan itu dah salah satu matlamat kita. Jadi pengiran dan juga tuannya, di mana majlis ini akan diadakan pada minggu depan, itu hari Isnin. Jadi mungkin boleh diceritakan sedikit antara persiapan menjelangnya majlis ini. Sebenarnya dari segi persiapan itu maklumlah, kalau bila mengadakan di hotel, ya persiapan itu memang kalau dari segi hal-hal catering memang di luar sana lah tu. Hal kelengkapan lain-lain, hanya kami akan menyediakan hal-hal kelengkapan menggunakan projektor mengenai slide, projektor sebagai tanda hasil-hasil pertubuhan warga emas akan ditayangkan juga. Dan persiapan-persiapan lain biasalah, kami setiap peserta akan diberikan cendera mata khas yang telah kami usahakan lah, insyaAllah.
Jadi mungkin dapat bertanya nih Tuan Pengiran tentang program ini. Okay. Dalam pemilihan-pemilihan apa akan diakali? Siapa yang sebenarnya mengakali untuk menapis Xinjiang dan mungkin khat dan sebagainya? Atas persetujuan bersama ataupun macam mana ni? Betul. Barangkali saya usah lebih Arif Alani memang kata lantikan kata ni mau hakim-hakim atau bimang diperakui sebagai hakim-hakim yang para adil. Yang kita orang kebilangan bau. Kebilangan. Mesti. Saya sendiri pun cubakan belajar nih menapis tunjangan saya lebih high tech insyaallah. Mungkin kalau dapat dia nulah. Nyata orang kalau ndak ada orang lama orang baru ndak ada. Betul. Satu kan dikorek daripada pendapat bis kita tentang belia-belia masa ni. Ya. Mungkin dapat jadikan bukan teguran lah, bukan. Mungkin apa sebenarnya motivasi? Terutama sekali lagi belia-belia macam kami ni. Kadang aku masukkan sudah ni 40. Memang 40 lah sudah. Jadi mungkin ada pesanan secara pribadi. Daripada pengalaman-pengalaman Tuan Pengiran sendiri. Apa yang sepatutnya belia ni buat yang masa ni? Alhamdulillah. Pertama saya terangkan dulu warga masyarakat Ketan ini ada 3 jenis keahlian kaum Ketan, yaitu satu warga mas yang 60 tahun ke atas atau biasa tua yang kena bari pincin tua lah. Atau terpaksa menunggu 20 tahun lagi tu boleh. Jadi dalam pada itu juga Ketan ini ada yang digelar ahli bakal warga mas. Bakal warga mas. Ini 40 ke 60. Bakal sudah ni. Bakal warga mas. Okey, on saja. Go ahead, jangan ghostan. Jangan ghostan. Jadi ketiga, apa yang kena ahli-ahli bersekutu. Ahli bersekutu adalah badan-badan NGO dan semua berdaftar di ROS atau INDA dan ditubuhkan oleh agensi kerajaan kapal sebagai misalnya Majlis Perundingan Mukim Kampung pun boleh menjadi ahli bersekutu. Termasuk teknik Pakwe, pusat kegiatan beragama satu Ketan sudah menjemput melalui yang berhormat Menteri Kebudayaan Belia Sukan sendiri supaya pusat kegiatan beragama yang terdapat di 4 daerah itu sudah Brunei Muara, Tutong, Belait dan Temburong sudah ada. Jadi kita harap dia akan menjadi bersama memikul tugasan untuk sama-sama menjadi ahli bersekutu kepada pertubuhan warga mas Brunei. Artinya dia orang tu masih bebas untuk menjalankan apa juga aktivitas dia. Ini dilihat cuma kita akan menyatu padukan segala aktivitas, segala badan-badan gerakan untuk supaya gerakan warga emas Ketan ini jelas akan menjadi intan bukan lagi emas. Insya-Allah. Itu harapan Ketan. Balik kepada soalannya tadi itu kepada belia-belia sebagai salah seorang pemimpin belia sewaktu pasti ada pengalaman-pengalaman dulu dan cabaran-cabaran dulu sama cabaran sekarang ini dah sama. Memang dah sama, banyak tetapi asas-asas masih sama. Asas-asas masih sama. Yang penting ni bagi sebagai salah seorang bekas pemimpin belia, Ketan ni sebenarnya memang saya sendiri ikut serta dalam semasa pembuatan ataupun dasar belia negara itu kira-kira 20 tahun yang lalu. Saya sendiri terlibat dalam membuat itu dan Ketan ini banggalah ada dasar, tapi masalah ini kebanyakan dasar-dasar yang kita buat indah bijak laksanakan. Ini di mana pelan tindakan itu perlu untuk memastikan bahawa apa yang Ketan ini harap itu tercapai. Nah, mengenai sasaran, bukan sasaran. Apa yang Ketan bukan juga nasihat lah. Bukan juga peringatan. Nasihat, bukan peringatan apa tadi? Bahabar gitu orang. Macam bersyair lah dalam manis berbicara. Salah satu. Alhamdulillah ni kalau dulu Majlis Brunei adalah dipimpin oleh beliau-beliau. Sehingga pilihan terakhir pilihan raya. Pilihan raya beragama telah berlaku pada 1 bulan Januari, 11 Januari yang lalu atau pilihan raya warga mas yang pertama. Yang kedua, pilihan raya warga mas akan diadakan pada 1 Januari 2021 atau pilihan raya kedua untuk kepimpinan warga mas. Menyebat-nyebat sedikit lah. Jadi kepada beliau ini alhamdulillah sudah bertukar corak pemimpinan dulu itu usulnya sudah diserahkan kepada beliau-beliau yang sebenar pada Mesyuarat Agung Majlis Belia Brunei yang lalu. Alhamdulillah. Cuma salah satu iaitu cabaran bagi orang macam mana mengumpulkan beliau menjadi satu kumpulan yang memang lebih berkesan.
Jadi untuk peringatan Ketani baik kepada pemimpin-pemimpin sekali dan termasuk belia-belia yang memang aktif dalam mana-mana juga aktiviti sosial, ekonomi sebagainya. Ini yang cabaran utama masih sama dengan cabaran kepada beliau-beliau ini juga. Cabaran macam mana untuk menyatu padukan tenaga-tenaga Ketani yang sedikit Ketani, ada banyak rakyat Ketani kan, dan penduduk. Cuma dari segi kalau Ketani kumpulkan dengan lebih berkesan, lebih padat, mungkin hasil pencapaian Ketani lebih. Nah, Anita, cabaran utama memang macam mana belia-belia dapat disatu padukan supaya tenaga-tenaga itu akan benar-benar lebih berkesan. Nyata orang Ketani bukan koko aku benih. Exactly. Ani Ketani namanya. Exactly. Ini yang Ketani perlu sama-sama tak Ketani itu artinya action bukan action atau bah. Paling saya suka action bukan action. Action bukan action. Paling saya suka. Beli-belian banyak action lah. Saya pun menegur diri saya sendiri itu sebenarnya. Tapi tidak apa-apa. Kita sudah pun berada di hujung acara dan kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pengiran Haji Muhammad Saleh bin Pengiran Haji Kamaluddin yang dipertua bagi pertumbuhan warga emas Brunei, dan juga Yang Mulia Haji Abu Bakar bin Haji Muhammad Don, Setiausaha Agung PWB, dan kita harapkan supaya acara ini akan berjalan dengan lancar. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan seperti apa yang kita dengarkan daripada perbualan Ketani ini kan, baik Ketani nyata orang menarget ataupun sasaran Ketani bintang, walaupun jatuh-jatuhnya Ketani masih di awan. Lurus. Itu maksudnya. Alhamdulillah. Jadi nyata orang 100 janji berapa tadi? 1000 hari. 100 janji 1000 hari. 1000 hari. Kalau 50 janji 500 hari pun nyaman. Alhamdulillah. Nyaman sudah. Jadi baik target tinggi-tinggi. Alhamdulillah.